Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wathani al-lubthu fil masjidi wala yakfi fil lubthi qadru tuma'ninati bal ziyadatu alaihi bihaitsu yusamma dhalika al-lubthu 'uqufan. Baik, kita berhenti pada syarat yang kedua. Syarat dengan makna rukun, seperti mana yang kita sebut sebelum ni lah. Kata musannif walahu syartan, dan bagi i'tikaf tu, yakni bagi sah dan jadinya i'tikaf itu dua syarat. Dua syarat dengan makna dua rukun. Yang pertama an-niyatu, niat, dan yang kedua al-lubsu fil masjidi, menetap di dalam masjid. Dan seperti mana yang kita maklum, rukun i'tikaf ada 4. Rukun i'tikaf ada 4. Musannif sebut dua secara sharih, kan? Dua secara sharih, an-niyah dengan al-lubsu fil masjid. Dan dua lagi dia tidak sebut secara sharih lah. Satu masjid, satu lagi masjid, dia tak sebut, dia tak bilang secara terasing. Masjid dia sebut sekali dalam nombor 2, al-lubsu fil masjidi. Al-masjid itu sebenarnya satu rukun daripada rukun-rukun i'tikaf. Dia tak sebut secara hitung, dengan dia tak menghitung dengan satu hitungan yang lain. Tapi dia masuk dalam nombor 2. Dan yang keempat iaitu mu'takif, yang tu yang tidak disebut secara sharih, kan? Seperti mana yang kita dah baca dah sebelum ni. Dan tadi kita baca sekali syarah lah, wal lubsu fi wasani wal lubsu fil masjidi wala yakfi fil lubsi qadru tuma'ninati bal ziyadatu alaihi bihaitsu yusamma dhalika lubsu 'uqufan. Jadi kita akan tengok satu per satu. Baik. Jadi rukun yang kedua menetap al-lubsu fil masjidi, menetap di dalam masjid. Menetap di dalam masjid. Kata hasyiah, tengok dalam hasyiah, kata muhasyi dalam hasyiah, qauluhu al-lubsu ay al-mukthu. Dia nak tafsirkan makna al-lubsu. Al-lubsu dengan makna al-mukthu. Menetap lah. Menetap, berhenti. Haqiqatan, al-mukthu haqiqatan au hukman. Menetap di dalam masjid itu menetap secara hakikat ataupun secara hukman, secara hukmi, secara hukum. Macam mana secara hukum? Jadi cuba ingat balik dalam bab perkara-perkara yang diharamkan ketika haid. Yang diharamkan ketika haid antaranya apa? Al-lubsu fil masjid. Kan? Al-lubsu fil masjid diharamkan ketika haid. Lepas tu diharamkan juga at-taraddud. Kalau dah kita masuk dalam masjid, kita keluar daripada pintu yang sama. Kita pergi ke tengah ambil barang contohnya dalam masjid, lepas tu kita keluar daripada pintu yang sama kita masuk. Itu kita panggil apa? Kita panggil taraddud. Hukum dia haram ke tidak? Hukum dia haram. Haram juga. Sebab apa? Sebab taraddud itu dikira sebagai al-muks pada hukum. Dikira sebagai muks pada hukum. Berbeza dengan murur. Murur, kita masuk satu pintu, kita keluar daripada pintu lain. Kita masuk pintu A, keluar pintu B contohnya. Yang tu dibolehkan. Yang tu dibolehkan kerana dia tidak mengambil hukum al-muks ataupun al-lubs. Dengan syarat lah, yang tu dengan syarat aman daripada mengotorkan masjid. Adapun masuk ke satu pintu dan keluar daripada pintu yang sama, itu dipanggil sebagai taraddud. Dan taraddud mengambil hukum al-lubs. Dia ambil hukum menetap secara hukum.
Jadi kat sini al-lubsu kat sini menetap di dalam masjid ni sama ada secara hakikat ataupun secara hukum. Kata menetap di masjid tu secara hakikat ataupun secara hukum. Jadi bila dia tafsirkan ataupun huraikan dengan macam tu, muks itu secara hakikat ataupun secara hukum, fayashmalu, maka merangkumilah perkataan musannif al-lubsu itu akan at-taradduda fi jihatil masjidi. Dia merangkumi akan merangkumi taraddud, pergi balik pada arah-arah masjid. Contohnya dia pergi ke arah dia tak duduk pun, dia tak menetap dalam masjid, tapi dia duduk berjalan pergi ke sini, pergi ke bucu ni, lepas tu pergi ke bucu lain, lepas tu pergi ke bucu lain juga. Itu pun ambil hukum al-muks. Faham? Jadi boleh untuk dia, kita kata kalau dia niat Muhammad, dia niat i'tikaf kan, boleh ya kan, sebab tu pun dikira al-muks. Awal-awal dia masuk tu dia niat pun boleh dah. Dia tak perlu pun kata nak berhenti dulu ke. Kalau dia murur, dia tak ambil hukum al-muks. Jadi kalau dia nak i'tikaf, dia kena berhenti dululah. Ada satu kadar yang lebih daripada kadar tomak-ninah. Tomak-ninah kita kata 2 saat, lebih daripada 2 saat. Dia kena berhenti saat niat i'tikaf. Lepas tu dia jalan balik. Barulah dalam perjalanan dia tu dia dapat pahala i'tikaf. Berbeza dengan taraddud tadi. Taraddud tadi tu awal dia masuk masjid tu pun dia masuk masjid tu pun dia boleh niat dah. Sebab pun walaupun dia taraddud duk berjalan pimai-pimai, tapi dia ambil hukum al-muks pada hakikat. Boleh faham tak? Bukan pada hakikat, pada hukum. Pada hakikat, kalau hakikat betul dia duduk menetap masjid, dia masuk masjid dia duduk, itu dia berhenti menetap dalam masjid betul. Yang ni dia duduk pimai-pimai, pergi ke bucu ni, pergi ke bucu tu. Tapi pada hukum dia tu ambil hukum al-muks, hukum menetap. Boleh faham? Baik, sambung lagi. Wa ammal murur, adapun murur. Apa dia murur ni? Dia nak terangkan dulu apa makna murur. Wa huwa an yadkhula min babin wa yakhruju min akhara. Adapun murur iaitu bahawa ia masuk daripada satu pintu. An yadkhula min babin wa yakhruja min akhar. Dia masuk satu pintu dan keluar daripada pintu yang lain. Fala yahsulu li'tikafu bihi 'ala al-mu'tamad. Maka tidak terhasil i'tikaf dengannya, dengan murur tersebut, atas pendapat yang mu'tamad. Waqila, kata qil, yahsulu bihi, hasil i'tikaf dengannya, lakin bi syarti wuqu'in niyati halas sukun. Tapi disyaratkan jatuhnya niat itu ketika sukun, ketika diam. Jadi kalau dia nak pergi daripada satu pintu pergi ke satu pintu lain, dia nak niat, dia kena berhenti sat dah. Tak? Dia jatuhkan niat dia tu, maknanya dia niatkan dalam hati dia i'tikaf dalam ketika mana dia tengah diam. Sebab murur dia tidak mengambil hukum al-muks ataupun al-lubus. Boleh faham? Bi khilafi al-lubsi syamil litaraddud. Bersalahan al-lubs menetap yang merangkumi akan at-taraddud tu. Menetap yang termasuk sekali taraddud, maksudnya menetap yang secara hakiki ataupun menetap secara hukmi. Menetap secara hakiki atau secara hukmi ni, fala yushtaratu fihi wuqu'un niyati hala sukun. Maka tidak disyaratkan padanya, pada al-lubs asyamil litaraddud tu, tidak disyaratkan jatuhnya niat ketika diam, hala sukun. Alal mu'tamad, atas pendapat mu'tamad. Bal yakfi, bahkan memada, wuqu'un niyati, memada pada berlakunya jatuhnya niat itu, fi awwali dukhulihi, pada permulaan masuknya mu'takif tu dalam masjid. Baik, boleh faham situ?
Habis huraian al-lubs. Betul kita tengok dalam syarah. Dia kata wala yakfi fil lubsi qadru tuma'ninati, dan tidak memada pada menetap itu, tidak memada kadar tuma'ninah. Tak memada kadar tuma'ninah. Bal az-ziyadatu alaihi, bahkan mesti lebih daripada kadar tuma'ninah, lebih daripada kadar tuma'ninah. Bihaisu yusamma dzalikal lubsu uqufan, sekira-kira dinamakan menetap al-lubsu itu, berhenti dia tu dalam masjid tu disebut sebagai uqufan, dikira sebagai menetap. Lebih. Jadi tamakninah kadar subhanallah kan 2 saat je. Jadi dia kena lebih daripada kadar tersebut. Jadi bihaisu tu dia nak taswirkan lah, nak taswir bagi ziyadah tu. Dia nak bagi gambaran kepada ziyadah yang dia sebut sebelumnya. Baik, habis itu kita nak tengok huraian muhasyi pada kata fil masjidi. Al-lubsu fil masjidi, menetap di dalam masjid. Kata muhasyi qauluhu fil masjidi ay al-khalisil masjidiyati. Kata musannif fil masjid, maksudnya yang yang semata-mata masjid. Yang kita kata memang semata-mata masjid lah, semata-mata keadaan dia tu adalah masjid. Bukan benda lain. Kalau tempat tu tempat sembahyang tapi bukan masjid, ribat contohnya, surau ke, musalla kan, madrasah, balasah ke, maka yang tu tidak dikira. Dia tidak dikira sebagai al-khalis al-masjidiyah. Sebab dia digunakan juga untuk kita kata benda-benda lain, dia bukan semata-matanya diwakafkan tu untuk kita kata untuk masjid. Fala yasihu li'tikafu fi ghairil masjid, maka tidak sah i'tikaf pada selain masjid, kal madaris seperti madrasah war rubuti, dan ribat-ribat macam pondok lah, pondok-pondok, wa musallal idi, dan tempat solat hari raya. Itu semua tak dikira, tidak boleh. Waqila, dan kata qil, idza a'addatil mar'atu li salatiha mahallan min baitiha yakunu kal masjidi falaha li'tikafu fihi. Ni kata qil lah. Kat sini pun ada khilaf. Masalah kalau perempuan di rumah dia tu dia sediakan satu tempat untuk solat. Idza a'addatil mar'atu li salatiha mahallan, apabila perempuan menyediakan satu tempat di rumahnya untuk solat dia. Dia buat satu tempat untuk solat. Jadi tempat tu yakunu kal masjid, adalah tempat itu seperti masjid. Seperti masjid juga. Falaha al-i'tikafu fihi, maka harus baginya, bagi perempuan itu, i'tikaf pada tempat tersebut, tempat yang dijadikan untuk solat dia tu. Ini kata qil kan. Waktu PKP itu adalah dengar ada ustaz yang keluarkanlah sebut tentang pandangan ni, sebab dah terhalang untuk pergi ke masjid kan. Jadi adalah dia sebut tentang pandangan ni. Seorang ustaz tu dengar dia sebut tentang pandangan ni. Dia tak bolehlah untuk orang perempuan tu nak ambil pandangan ni untuk i'tikaf kan. Wala fil masjidil musya', dan tak boleh, tidak sah juga i'tikaf. Wala yasihu al-i'tikaf fil masjidil musya'. Apa dia masjid musya' ni?
Masjid musyak ni masjid yang tidak ditentukan mana satu bahagian tu adalah masjid. Dia macam contohnya ada orang wakaf tanah, kan? Wakaf musyak ni dia ghair muhaddad. Dia yang tidak masjid yang tidak ditetapkan. Mana satu bahagian yang diwakafkan itu adalah masjid. Contohnya seorang dia wakafkan satu tanah, kan? Satu tanah, dan dia kata sebahagian daripada tanah tu dia wakafkan sebagai masjid. Tapi dia tak tentukan bahagian mana. Dia kata sebahagian yang mana yang dikira sebagai masjid tu. Sebahagian belah kanan ni ke, sebahagian belah kiri ke, belah depan ke, belah belakang ke. Jadi dia tak tentukan. Jadi disebut sebagai masjid musyak. Masjid yang tidak ditentukan bahagian dia tu sebagai masjid. Jadi masjid musyak ni tak boleh untuk kita iktikaf padanya, kan? Sehinggalah ditentukanlah bahagian mana yang diwakafkan sebagai masjid. Wala fil masjidil musyak bi khilafit tahiyyah fa innaha tasihhu fihi. Bersalahan pada solat sunat tahiyatul masjid. Bi khilafit tahiyyah fa inna tahiyyah tu ai solat at-tahiyyah tasihhu fihi, sah solat tahiyatul masjid pada masjid musyak. Kalau solat tahiyat masjid boleh, tapi i'tikaf tak boleh. Wa yakfi fil masjidi adh-dhannu bil ijtihad, dan memada pada masjid itu memada zon dengan kita zon tempat tu masjid dengan ijtihad. Contohnya ada satu tempat tu masjid ke, lepas tu ada tempat tu memang ada masjid kat situ, kan? Lepas tu kita pun ijtihad lah, kita tengok kot ada dia punya ada kesan-kesan apa semua, kan? Tapak-tapak dia lagi. Jadi kita dengan alamat-alamat yang ada, kita pun ijtihad lah, kata ni lah masjid. Yang tempat tapak asal masjid tu. Kita ijtihad, katakan itu masjid dan boleh kita iktikaf di situ. Memada dengan zon. Bukannya mesti dengan yakin. Wa yakfi fil masjidi az-zannu bil ijtihad wa mana dia ni? Silap baca. Okey. Wa yakfi fil masjidi az-zannu bil ijtihad. Wa minhu, dan daripada masjid juga, ruhbatuhu al-qadimatu. Ruhbah masjid. Kita panggil apa? Serambi ya kita panggil. Ruhbatuhu al-qadimah. Apa dia ruhbah ni? Ruhbatu al-qadimah. Sebab dia sebut qadimah ni sebab ada yang baru. Ni kat Mesir lah, kan? Kita pun Ana sendirilah, Ana pun tak tahu tu, kena tanya orang sana lah. Apa beza baru dengan lama. Cuma dia sebut dekat sini ruhbatuhul qadimah wa hiya, ruhbatuhul qadimah tu ma'u'idda li hifzihi, iaitu apa yang disediakan untuk menjaga masjid. Macam contoh ada kawasan-kawasan hak luar masjid, kan? Kalau kita masjid sekarang ni dia ada buat ruang dalam dan juga dia ada buat ruang luar tu, kan? Ada kat tepi-tepi tu, kan? Tepi-tepi tu. Itu pun termasuk dalam, kita kata termasuk dalam masjid, iaitu apa yang disediakan untuk menjaga masjid. Bi khilafil hadisah, bersalahan yang baru, ruhbah masjid yang baru, ka ruhbati babil mazinin ke. Ana pun tak tahu nak sebut macam mana. Yang tu dia kata fala yasihu li'tikafu fiha. Ini ana pun tak tahu. Ini kena tanya orang lain lah yang ni. Apa beza dia? Di nama tempat dia kot ni, bab al-mazinin. Nama masjid ke nama tempat ke, wallahu alam, mana pun tak pasti. Jadi kadang-kadang setengah masjid tu kan ada tempat ruang utama. Lepas tu ada tempat ruang yang tempat tu orang keluar ada tempat ambil semayang. Luah lah. Taklah hampa boleh tasawur ke tak apa yang nak tasawur sekarang, kan. Kalau hampa pergi masjid wilayah ke,
ataupun masjid negara ke. Kan dia ada ruang dalam. Lepas tu ada juga yang ruang kat bahagian luar tu kan. Ada orang jual-jual pula tepi tu. Itu yang fahamnya, itu termasuk daripada dalam kawasan masjid lah, tapi dia bukan ruang utama. Dia ada buat ruang utama, tapi ada buat ruang luar yang bukan ruang utama. Dia termasuk juga dalam, itu termasuk juga daripada masjid. Kita boleh iktikaf dekat situ. Kemudian wa minhu, dan daripada masjid juga, wa minhu aidan raushanuhul muttasilu bihi, beranda yang bersambung dengan masjid. Tahu kan beranda kan? Beranda yang bersambung dengan masjid. Katalah masjid tu ada beranda contohnya. Jadi beranda tu bersambung pula dengan masjid tu. Jadi katalah dia bersambung, beranda tu panjang sampai keluar dalam kawasan petak masjid tu kan. Kita kata masjid tu ni ada kawasan dia kan. Lepas tu ada beranda tu panjang, dia lebih daripada kawasan petak masjid tu. Dia duduk kawasan luar kawasan petak masjid. Tetap kita boleh iktikaf di situ. Tetap kita boleh iktikaf dekat situ. Dia hukum dia masjid juga. Daripada masjid juga dia kata raushanhul muttasilu bihi, beranda yang bersambung dengannya dengan masjid. Wa kadza hawa'uhu, begitu juga hawa dia. Bahagian apa dia tersebut hawa? Pada bahasa Melayu dia apa dia? Lupa pula dah. Begitu juga bahagian atas tu lah. Bahagian atas tu pun termasuk juga. Termasuk kita kata boleh juga ambil hukum masjid juga. Fayasihu li'tikafu ala sathil masjid, maka sah i'tikaf di atas sutuh masjid. Boleh. Kita naik atas sutuh masjid macam rumah lah. Kalau rumah dekat Sudan contohnya kan. Kalau kita kata memang kita dia orang tu dia apa salah saya Muhammad macam rumah kat Sudan, dah masjid kat Sudan lah. Masjid kat Sudan kan boleh naik atas sutuh. Kalau masjid kat Malaysia ni tak boleh lah kan. Kalau jenis style buat atap macam atap kat rumah ni Malaysia ni memang tak boleh lah. Tapi kalau kita payah nak naik kat situ kan. Tapi kalau macam dekat Sudan, rumah orang-orang Arab kan, kita boleh duduk atas tu nak buat majlis apa semua. Jadi kita naik atas tu kat kawasan sutuh tu, atas bumbung dia tu, kita iktikaf kat situ. Boleh. Itu dikira hawa dia tu lah. Dan dia ambil hukum masjid juga. Fa yasihu li'tikaf ala sathil masjidi wa ala ghusni syajaratin fi hawaihi, dan di atas ranting pokok yang berada yang berada di kita kata kawasan udara tanah masjid. Sawa'un kana asluha fihi aw kana kharijan anhu, sama saja asal syajarah tu, asas pokok itu, kita kata asas dia tu, akar dia tu di dalam kawasan masjid ataupun luar kawasan daripada kawasan masjid. Katalah kita buat ni satu kawasan masjid, ada pokok tepi masjid tu. Ada pokok tepi masjid. Ranting dia tu masuk dalam kawasan masjid. Pokok besar, ranting dia masuk dalam kawasan masjid. Kita duduk kat atas ranting yang duduk dalam kawasan masjid tu. Kita iktikaf kat situ. Boleh juga. Boleh faham? Jadi tak kira lah sama ada dia punya asas dia tu, akar dia tu duduk di dalam kawasan masjid ataupun di luar kawasan masjid. Yang penting ranting yang kita duduk kat atas dia tu duduk dalam kawasan masjid. Boleh untuk kita niat iktikaf dekat situ. Boleh faham situ kan?
Kalau kita tengok kat Sudan, mudahlah kita nampak kan. Kalau kita pergi kampung-kampung, jangan tengok sekarang. Sekarang ni kita buat bangunan, kadang pokok-pokok apa semua tak ada dah. Kan? Tapi adalah kalau tempat besar-besar tu, ada pokok-pokok kat luar tu. Kalau kat Sudan ni kan, mereka mudah je. Kalau kat kampung-kampung, mereka nak buat masjid tu, mereka letak batu. Dan kadang-kadang mereka letak tu dekat dengan pokok. Macam Nabi Mukhayyam dulu pun ada ada pokok lah dekat dengan kawasan masjid yang mereka solat tu. Letak batu. Jadikan mereka wakaf tu sebagai masjid. Dengan macam biasalah, tanah je lah kan. Nak sembahyang 4 tikar. Lepas tu sebelah tu ada dekat dengan masjid tu ada pokok. Jadi katalah ada pokok tu ada ranting dia sampai masuk dalam kawasan masjid. Kita duduk atas ranting itu. Boleh untuk kita niat iktikaf. Walaupun akar dia tu, asal pokok tu duduk di luar masjid. Wa kadza, dan begitu juga idza kana asluha fil masjidi, sekiranya asal pokok tu, akar dia tu fil masjidi, dalam masjid. Wa ghusnuha, dan dia punya ranting dia tu, ranting pokok tu kharijah, duduk di luar masjid. Boleh juga. Ranting duduk luar masjid. Tapi dia punya akar dia duduk dalam. Kalau masalah tadi kita sebut ranting duduk dalam. Kalau ranting duduk dalam, tak kira lah sama ada akar dia tu duduk di dalam masjid ataupun luar masjid, boleh untuk dia niat iktikaf. Okey, jelas situ Masalah dia nak sebut ni pula, ranting tu duduk di luar masjid. Duduk di luar kawasan masjid. Boleh tak nak iktikaf kalau duduk kat atas ranting tu? Itu kena tengok kepada asal pokok tu. Kita kena tengok akar dia. Akar dia tu duduk di mana? Asal dia tu duduk di mana kan? Batang pokok tu duduk di mana? Duduk dalam kawasan masjid ke duduk di luar kawasan masjid? Kalau dia duduk di dalam kawasan masjid, ranting tu duduk di luar, dia duduk kat ranting tu, boleh juga untuk dia nak niat iktikaf. Sama macam beranda tadi. Kita kata beranda yang berhubung dengan masjid tu kan. Kalau beranda tu panjang sampai keluar daripada kawasan masjid, tapi masih bersambung dengan masjid, dia duduk dekat ujung beranda, boleh untuk dia niat iktikaf. Samalah masalah dia ni dengan masalah yang kita duk bincang ni. Asal pokok tu duduk di dalam masjid, dia punya ranting dia panjang sampai keluar masjid, kita duduk kat atas ranting tu yang di luar kawasan masjid tu, dan kita niat iktikaf, boleh. Tapi kalau asal pokok tu duduk di luar masjid, tak boleh hanya tu. Dia tak ambil hukum masjid. Itu dia sebut sini karrawshani, seperti raushan. Raushan tadi dia sebut kan, raushan yang muttasil dengan masjid tu. Habis itu. Kemudian, adakah wajib masjid jamek untuk kita iktikaf? Jadi masjid ni ada yang jamek, ada yang bukan jamek. Beza masjid jamek dengan bukan jamek apa? Masjid jamek ni masjid yang dibuat padanya Jumaat. Masjid ghair jamek, yang bukan jamek, kita tak buat Jumaat. Kalau kat sini, kat Kedah ada satu masjid yang anda tahulah, mungkin ada banyak lagi. Sebab masjid tu kami duk buka puasa kat situ. Tiap-tiap tahun dia panggil. Masjid tu tulislah kat situ masjid ghair jamek. Maksudnya masjid tu, dia masjid, status dia masjid. Jadi nak sembahyang tahiyatul masjid boleh, nak iktikaf boleh. Cuma tak buat Jumaat kat situ. Jadi penduduk taman tu bila nak sembahyang Jumaat, mereka pergi dekat masjid lain. Walaupun ada masjid kat situ, masjid tu tak buat Jumaat. Dipanggil masjid ghair jamek. Kalau masjid jamek, masjid buat Jumaat. Macam dekat Khartoum tu kan, Jamek Khartoum tu kan. Dia sebut jamek kan. Jadi persoalan ni, adakah wajib iktikaf tu di masjid jamek? Tak boleh iktikaf di masjid yang ghair jamek. Kata Muhasyi, wala yajibul jami'u. Tidak wajib pun masjid jamek.
Tak wajib pun masjid jamak. Masjid yang yang ghair jamak pun boleh juga. Khilafan liman aujabahu, aku kata ni aku berkhilaf akan orang yang akan mereka yang mewajibkan masjid jamak untuk i'tikaf. Naam, tetapi huwa aula, tetapi masjid jamak itu lebih aula, lebih diutamakanlah. Sebab apa? Khurujan minal khilaf, kerana keluar daripada khilaf. Kalau keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan masjid jamak. Itu yang pertama. Kerana keluar daripada khilaf. Yang kedua, walikasratil jama'ati fihi, dan kerana banyaknya jamaah padanya, pada masjid jamak. Jadi ghalibnya masjid jamak ni lebih besar lah. Kan? Sebab masjid jamak ni tempat orang berkumpul solat Jumaat. Jadi dia lebih besar. Jadi jemaah di dalamnya lebih banyak. Naam, law nazara muddatan mutatabi'atan fiha yaumal jumu'ati wa huwa man talzamuhul jumu'atu wa lam yashtaritul khuruja laha wajabal jami'u li'anna al-khuruja laha hina idzin yubtilu tatabu'ahu. Naam, law nazara muddatan mutatabi'atan fiha. Fiha ke fihi dalam hampa punya nuskhah? Fiha. Fiha merujuk kepada apa? Law nadhara muddatan mutatabi'atan fiha, fi apa ni, nadhara muddatan mutatabi'atan fiha, maksudnya fi hadhil muddah kot. Kalau dia nazarkan satu tempoh masa yang berturut-turut di dalam tempoh tersebut. Kan? Ha? So, saya dah tengok tu. Nak buat saya tak boleh, nak tengok makna lain. Muddatan mutatabi'atan yang fiha yaumul jumu'ah. Kalau dia nazar satu tempoh masa yang berturut-turut, satu tempoh masa yang berturut-turut, yang di dalam tempoh masa yang berturut-turut tu ada hari Jumaat. Macam tu. Fiha yaumul jumu'ah. Macam tu. Tetapi kalau dia menazar satu tempoh masa yang berturut-turut, sifat dia lagi yang di dalam tempoh yang berturut-turut tu ada hari Jumaat. Wa huwa, sedangkan wawul hal, sedangkan huwa, dia tu mimman talzamuhul jumu'atu, sedangkan dia itu daripada kalangan orang yang wajib Jumaat, yang lazim akannya Jumaat. Lepas tu walam yashtaritil khuruja laha, dan dia tidak mensyaratkan keluar. Dia tidak mensyaratkan keluar laha, untuk Jumaat. Dia tidak mensyaratkan keluar untuk pergi sembahyang Jumaat. Wajabal jami'u, wajib pada ketika tu wajib masjid jamak. Kenapa wajib masjid jamak pada ketika tu? Wajib i'tikaf pada masjid jamak. Li'annal khuruja laha, kerana keluar untuk solat Jumaat tu, laha tu lil Jumu'ah, hina idzin, pada ketika itu, pada ketika dia tidak mensyaratkan keluar tu, hina id lam yashtaritil khuruj laha yubtilu tatabu'ahu, keluar itu membatalkan tatabu'nya, berturut-turutnya. Lepas tu yang ni kita kena faham masalah hari itu tu, masalah niat hari itu kan. Martabat niat tu ada 3. Kita membaca hari itu. Ada kala orang yang berniat iktikaf tu dia niat mutlak.
Maksudnya dia niat tanpa dia kaitkan tempoh masa yang tertentu dan juga tanpa dia syaratkan tempoh masa tertentu tu secara berturut-turut. Itu yang pertama. Dan ada orang iktikaf dia niat dia tu dia kaitkan dengan waktu, dengan tempoh waktu yang tertentu, seminggu, sebulan. Tapi dia tak syaratkan secara berturut-turut. Kan? Dan satu lagi yang ketiga, dia niat iktikaf dan dia kaitkan dengan waktu, dan dia syaratkan waktu yang dia kaitkan tu dilakukan secara berturut-turut. Dia kalau masalah dan iktikaf ni pula ada yang sunat, ada yang wajib kan. Kalau dia nazarkan. Kalau masalah sunat tak ada tak menjadi masalah sangat. Sebab sunat. Tak. Tapi yang masalahnya bila dinazarkan. Sebab tu yang ni masalah nazar ni. Dia nazar satu tempoh. Contohnya dia nazar seminggu. Dia nazar untuk iktikaf seminggu. Dia katalah lillahi alayya an a'takifa usbu'an mutatabi'atan, contohnya usbu'an mutatabi'an. Dia niat niat iktikaf seminggu secara berturut-turut. Jadi dalam masa seminggu tu ada hari Jumaat. Dalam masa seminggu tu, tempoh masa seminggu tu ada hari Jumaat. Dan dia orang yang wajib Jumaat. Dia adalah orang yang wajib Jumaat. Jadi tak dapat tidak, dia kena keluar untuk pergi sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat wajib. Dia kena keluar untuk pergi sembahyang Jumaat kerana sembahyang Jumaat wajib. Jadi kalau dia keluar untuk pergi sembahyang Jumaat, apa akan berlaku? Keluar dia kerana pergi sembahyang Jumaat tu akan membatalkan tatabuk dia tu. Sedangkan tadi dia dah nazar dah. Nazar untuk iktikaf seminggu secara berturut-turut. Jadi dia keluar tanpa kalau dia keluar untuk pergi sembahyang Jumaat tadi itu akan membatalkan tatabuk dia. Maka pada ketika tu wajib untuk dia iktikaf di dalam masjid jami'. Tak boleh dia iktikaf pada masjid ghair jami'. Kecuali kalau dia syaratkan dalam niat iktikaf dia tu, yang dia nazarkan tu, dia niat, dia kata bagi Allah Ta'ala atas aku iktikaf 10 hari berturut-turut. Kecuali untuk keluar pada hari Jumaat untuk solat Jumaat. Dia ada kecualikan. Dia syaratkan untuk dia keluar. Dia niat berturut-turut, tapi dia ada kecualikan satu waktu. Iaitu waktu untuk keluar solat Jumaat tu sembahyang Jumaat. Jadi kalaulah dia niat macam tu, dia kecualikan waktu untuk solat Jumaat tu, maka pada ketika tu boleh untuk dia keluar untuk solat Jumaat. Dan keluar dia tersebut tidak membatalkan tatabuk dia. Jadi kalau dia niat macam tu, maka tak wajib dia iktikaf di masjid jami'. Boleh dia iktikaf pada masjid ghair jami' dan dia keluar untuk solat Jumaat. Sebab dia syaratkan dah dalam niat dia untuk dia keluar untuk solat Jumaat. Boleh faham tak? Lepas tu dalam masalah yang dia sebut ni, dia tak syaratkan keluar. Dia kata na'am law nadhara muddatan mutatabi'atan fiha yaumul jumu'ah. Tetapi kalau dia nazarkan satu tempoh masa secara berturut-turut, yang di dalam tempoh masa tersebut ada hari Jumaat, wa huwa mimman talzamuhul jumu'ah, sedangkan orang ni yang nazar iktikaf ni adalah orang yang wajib Jumaat, dan dia tidak syaratkan pun untuk keluar solat Jumaat, pada ketika ni wajabal jami'u, wajib masjid jami'. Maksudnya wajib dia iktikaf pada masjid jami'. Sebab apa wajib iktikaf pada masjid jami'? Li'annal khuruja laha hina idzin yubtilu tatabu'ahu. Kerana keluarnya untuk solat Jumaat pada ketika ni, ketika dia tak syaratkan untuk keluar ni, akan membatalkan tatabuknya. Sedangkan dia dah nazar dah untuk tatabuk. Boleh faham tak? Jadi nazar nak kena laksanakan, nak kena sempurnakan. Jadi waktu ni wajib dia iktikaf pada masjid jami'. Tapi kalau dia syaratkan untuk keluar daripada masjid tu untuk solat Jumaat, maka pada ketika tu tak wajib masjid jami'. Boleh juga masjid yang ghair jami'. Boleh faham ibarat dia tu?
Kalau tak jelas boleh habaq nah. Okey. Sambung lagi. Masalah kat bawah ni pula yang dia nak sebut ni. Masalah orang yang i'tikaf, dia niat i'tikaf. Dia nazar untuk niat i'tikaf. Dan dia takyinkan, dia tentukan dalam nazar dia tu masjid yang tertentu. Contohnya masjid negara. Kalau kat Malaysia ni lah, dia nazar untuk i'tikaf di dalam masjid negara. Adakah wajib dia i'tikaf dalam masjid negara untuk sempurnakan dia punya nazar, ataupun boleh dia masuk mana-mana masjid untuk dia i'tikaf di masjid tersebut, seterusnya terlaksana dia punya nazar tu? Boleh faham kan untuk soalan tu? Jadi adakah dia memang kena pergi masjid negara, ataupun dia tak pergi masjid negara pun tak apa, dia boleh pergi mana-mana masjid untuk sempurnakan nazar dia, walaupun dalam nazar dia tu dia sebut masjid negara. Okey, kita tengok dalam. Boleh tak boleh tengok dalam. Dia kata walau ayyana fi nazrihi masjidan lam yata'ayyan fayakfihi ghairuhu. Kalau dia takyinkan, dia tentukan di dalam nazar dia satu masjid, dia tentukan satu masjid, lam yata'ayyan, maka tak tentu apa ni, tak mesti pun masjid tu. Tak mesti pun masjid tu. Fayakfihi ghairuhu, maka memadakannya oleh selain daripada masjid yang ditakyinkan. Sebab semua masjid sama aja. Tidak ada kata tak ada beza antara satu-satu masjid ni. Dari segi apa ni, kelebihan dia tak ada beza, semua sama aja. Jadi kalau dia apa ni, masjid, contohnya masjid Raudhah kat Sudan tu dengan masjid negara, sama aja. Dari segi hukum tu sama aja, tak ada lebih mana-mana satu. Jadi kalaulah dia nazar nak i'tikaf di masjid negara, lepas tu dia pi i'tikaf dekat masjid Raudhah, maka apa ni, dia punya nazar dia tu kira dah jadi dah terlaksana dah. Kan? Dia nazar nak i'tikaf masjid negara, tapi dia pergi masuk dalam masjid Raudhah, dia niat i'tikaf yang dinazarkan tu, maka nazar yang dia nazarkan tadi tu kira dah settle lah. Faham tak? Kecuali 3 masjid. Kecuali tiga masjid, yang masjid ni ada kelebihan dia lah. Disebut di dalam hadis, yang mana kalau sesiapa niat i'tikaf, apa ni, dia nazar untuk i'tikaf di masjid ni, wajib dia pergi ke masjid ni. Apa dia? Illa, kecuali Masjidah Makkah awil Madinah awil Aqsa, kecuali Masjid Mekah, Masjid Madinah dan juga Masjid Aqsa. Fala yaqumu ghairuha maqamaha limazidi fadliha. Maka tidak apa ni, selain daripada 3 masjid ni, tidak dapat mengambil tempat ketiga-tiga masjid ni. Selain daripada 3 masjid ni, tidak dapat mengambil tempat ketiga-tiga masjid ni kerana kelebihan kelebihan yang lebih yang ada pada ketiga-tiga masjid ni. Jadi kalau dia niat nak i'tikaf pada masjid Mekah, maka dia tak bolehlah pergi masjid-masjid biasa ni untuk laksanakan i'tikaf dia. Dan yang apa ni, antara ketiga-tiga ni, mana yang paling lebih sekali? Masjid Mekah lah, yang kedua Masjid Madinah, dan yang ketiga Masjid Aqsa. Jadi kalaulah dia niat nak i'tikaf pada Masjid Aqsa, lepas tu dia pergi Masjid Madinah, boleh tak? Boleh. Sebab Masjid Madinah dia lebih lagi daripada Masjid Aqsa. Kalau dia niat nak i'tikaf Masjid Madinah, nazar nak i'tikaf Masjid Madinah, dia pergi ke Masjid Mekah, memada. Masjid Madinah dia boleh mengambil tempat Masjid Madinah sebab dia lebih daripada Masjid Madinah. Kelebihan dia tu lebih besar daripada Masjid Madinah. Tapi kalau dia memang dia nazar nak i'tikaf di Masjid Mekah, memang kena i'tikaf di Masjid Mekah lah. Sebab masjid-masjid lain tak dapat nak menandingi dia lah dari segi kelebihan tu. Jadi tak dapat nak ambil tempat dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa fi thalathati masajida, masjidi hadha wa masjidil haram
wal Masjidil Aqsa. Dan riwayat tak apa. Okey. Jadi dalam ni disebut la tushaddur rihal. Ar-rihal ni apa dia? Benda yang kita letakkan dekat atas unta tu. Kan? Macam pelana lah, pelana. Kalau kuda kita panggil sarj, kan? Dalam bab hal tu apa dia? Dalam bab hal, dia punya contoh dalam Jurumiyah tu. Apa dia contoh dia? Yang musrajan tu. Raqibtul farasa musrajan, kan? Aku menunggang kuda dalam keadaan dia tu berpelana, kan? Tu musrajan. As-sarj. Saraj, benda yang kita letak pelana kuda tu lah dipanggil sarj. Tapi kalau pelana yang di ba'ir, di unta, dipanggil ar-rahal. Kan? Dipanggil ar-rahal. Rihal tu jamak dia lah. Rihal tu jamak kepada ar-rahlu. Kat sini ada kinayah lah. Kinayah maksudnya tidak diikatkan pelana di atas unta untuk bermusafir kecuali ke 3 masjid. Ada. Tidak diikatkan pelana di atas unta untuk bermusafir kecuali kepada 3 masjid. Dalam riwayat la tashuddur rihal, ada larangan. Sini nafi, kan? Nafi dengan mana nahi. Jadi ada tegahan lah. Ada tegahan, tidak diikatkan pelana di atas kenderaan untuk bermusafir, atas unta untuk bermusafir kecuali ke 3 masjid. Yang pertama Masjid aku, Masjid Nabawi, lepas tu Masjidil Haram, lepas tu Masjid Aqsa. Dia nak beritahu ada kelebihan lah pada masjid ni. Jadi la tusyaddur rihal tu kinayah pada safar lah. Sebab dulu safar biasakan dengan unta, kan? Jadi sama ada safar dengan unta ke hari ni, kan? Safar dengan motor ke, safar dengan kereta ke, safar dengan kapal terbang ke, kan? Dengan kapal ke, ambil hukum yang samalah. Daripada sini kita dapat tengok kelebihan ketiga-tiga masjid ni. Apa kelebihan tiga-tiga masjid ni. Dan dalam hadis juga kita dapat adanya tuntutan untuk kita bermusafir ke tiga-tiga masjid ni secara khusus, untuk kita beribadat padanya dan juga kita beriktikaf. Kemudian adakah hadis ni menunjukkan atas bahawasanya tidak disunatkan untuk kita menziarah wali-wali, kan? Ataupun ziarah masjid-masjid yang ziarah tempat lain lah. Adakah dia punya larangan itu secara umum? Tidak keluar musafir lah. Tak boleh untuk kita bermusafir kecuali ke tiga-tiga masjid ini sahaja. Adakah larangan itu secara umum ataupun larangannya secara khusus, kita tidak larangan untuk musafir ke mana-mana masjid kecuali untuk ibadat kecuali ketiga-tiga masjid ni. Artinya larangan tu khusus kepada
selain daripada 3 masjid ni. Bukannya tempat-tempat yang lain yang selain daripada masjid. Kata Syekh Bajuri, wa hadha al-hadis ni la yadullu ala annahu la tusannu ziyadatul awliya. Hadis ni tidak menunjukkan atas bahawasanya tidak disunatkan menziarahi wali-wali. Li'annal maqsuda, kerana yang dimaksudkan daripada hadis ni kerana yang dimaksudkan adalah ziyaratul makin wa huwal wali. Makin tu dengan mana wali lah, lal makan. Sana li'annal maqsuda ziyaratul makin wa huwal wali lal makan kama huwal muradu minal hadis. Kerana yang dimaksudkan adalah menziarahi makin, iaitu wali, bukannya menziarahi tempat seperti mana yang dimaksudkan daripada hadis. Sekejap nah. Wa hadza la yadullu ala annahu la tusannu ziyaratul awliya. Macam itulah maksud dia. Hadis ni tidak menunjukkan tidak disunatkan menziarahi wali-wali, kerana maksud daripada kita ziarah tu, para wali itu adalah ziarah wali itu, bukan ziarah tempat. Seperti mana yang dimaksudkan daripada hadis. Hadis tu larangan untuk kita ziarah tempat, iaitu mana-mana masjid, maknanya untuk kita safar untuk beribadat ke mana-mana masjid, kecuali masjid ni, tiga masjid ni. Tiga masjid ni ada kelebihan, ada tuntutan untuk kita safar, untuk kita beribadat, i'tikaf di masjid-masjid yang disebutkan ni. Ada kelebihan. Bukanlah menunjukkan kata tak boleh untuk kita safar ke masjid-masjid selain daripada masjid-masjid ni, ataupun kat tempat lain. Safar kat tempat lain tu tengoklah kepada gharat, tujuan kita musafir tu, kan? Jadi berubah-ubah lah, kan? Hukum safar tu berubah tengok kepada gharat safar kita. Dia ada sebab dah tu, ada khilaf kenapa ada ulama mengharamkan untuk safar ke tempat-tempat lain selain daripada masjid yang 3 ni. Semua tu kerana disebabkan takdir mustasna minhu yang tidak disebut dalam hadis tu, kan dalam hadis ni tak disebut mustasna minhu dia apa. Kalau kita tengok dekat dalam hadis ni, dia istisna, kan, maksudnya bab istisna. Dia tarkib hadis ni, dia ada nafi, dia ada istisna. La tushaddu rihal illa. La tushaddu rihal illa. Jadi ada istisna. Jadi dalam hadis ni mustasna minhu dia tak sebut. La tushaddu rihal. La tushaddu rihal ke mana? Adakah la tushaddu rihal tidak diikat pelana tu di atas kenderaan untuk bermusafir ke mana-mana tempat? Itu kita bawa kepada umum, kecuali 3 masjid ni. Ada ulama yang bawa macam tu, dia bawa mustasna minhu dia umum, dan ada yang kata tak, mustasna minhu dia khusus. Maksudnya la tushaddu rihal ila masjidin illa ila salasati masajid. Maksudnya tidak diikat pelana di atas unta untuk bermusafir ke masjid, kecuali ke 3 masjid ni. Jadi dia takdirkan mustasna minhu dia tu khusus. Daripada situ timbullah khilaf berkaitan musafir ke tempat-tempat lain itulah. Kita boleh tengoklah pada syarahan-syarahan hadis tu. Baik.
wa sallallahu alaihi Muhammad. Habis kat situ. Kemudian sikit lagi, wa yaqumu masjidu Makkah maqamal akhirain limazidi fadlihi alaihima, wa yaqumu masjidul Madinah maqamal masjidil Aqsa limazidi fadlihi alaihi, limazidi fadlihi alaihi. Ini yang saya sebut tadilah. Jadi dia kata Masjid Mekah dia ambil tempat kedua-dua masjid tu, kerana ada kelebihan yang ada pada Masjid Mekah ke atas Masjid Mekah, atas Masjid Madinah dan juga Masjid Aqsa. Jadi kalau orang nazar untuk iktikaf di Masjid Aqsa ataupun di Masjid Madinah, tapi dia tak iktikaf kat situ, dia gantikan dengan Masjid Mekah, jawab dia boleh. Begitu juga Masjid Madinah, dia mengambil tempat Masjid Aqsa. Sebab ada kerana kelebihan yang dia ada lah, lebih daripada Masjid Aqsa. Tapi dia tidak boleh ambil tempat Masjid Mekah, sebab Masjid Mekah lebih lagi daripada Masjid Madinah dari segi kelebihan. Kemudian Allahu a'lam, cukup sampai situ dulu. Esok kita sambung syaratul mu'takif islamun wa aklun wa naqaun an haidin wa nifasin wa janabatin. Wallahu ta'ala a'lam.